Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, hari ini saya Afiq Rafiqin Birrahman bernombor matrik D11920 daripada Jabatan Syariah Islamiah akan membentangkan tajuk liberalisme dan diberikan penekanan dalam liberal dan pemikiran Muslim di Malaysia. Jadi ini adalah sedikit latar belakang pengkaji dalam tajuk tersebut. Seterusnya kita pergi sebelum kepada pembukaan tajuk ini, mengapa perlu kita tahu ataupun kita perlu kenal dari mana hadirnya pemikiran ataupun ideologi ini. Jadi saya memulakan pembentangan ini dengan satu hadis, iaitu hadis muttafaqun alaih daripada Sahih Bukhari dan juga Muslim, yang bermaksud kalian benar-benar akan mengikut jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehinggalah jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan memasukinya. Kami, iaitu para sahabat, bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, adakah mereka itu Yahudi dan Nasrani?" Baginda menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Maka berdasarkan hadis ini kita tahu bahawa permulaannya, asasnya pemikiran liberalisme ini adalah daripada bangsa-bangsa Yahudi dan juga Nasrani yang berasal daripada Eropah, dan sehinggalah doktrin itu sampai ke negara kita yang membuatkan umat Islam pada hari ini, terutamanya golongan muda, mudah terikut-ikut. Jadi tanpa membuang masa, kita pergi kepada topik yang pertama, iaitu pengenalan dan pengasas pemikiran liberalisme. Apa itu liberalisme ini? Jadi dari sudut bahasa, liberal ini adalah satu kebebasan, hak daripada bahasa Romanis yang membawa maksud hak kepada satu perkara, dan daripada sudut istilah pula, ia adalah satu kebebasan hak bagi seseorang individu bertepatan dengan kehendak seseorang itu kepada sesuatu perkara. Contoh, apa perkara yang membuatkan individu itu nak diperhakkan ke atas dirinya? Yang pertama, hak kesamarataan, hak dalam beragama, hak dalam politik, hak dalam perundangan, dan banyak lagi hak-hak yang memberikan satu pendekatan hak itu hanya kepada pemilikan individu, bukan untuk umat sejagat. Jadi kita lihat pada pengenalan dan juga pengasas pemikiran liberal, aliran pemikiran yang bertujuan untuk meningkatkan kebebasan yang diberi kepada individu. Jadi di sini kita tahu aliran ini bertujuan meningkatkan kebebasan. Setiap orang mempunyai hak berdasarkan nafsu apa yang dia nak. Okay, jelas. Jadi manusia hari ini tanpa ilmu dia mudah terikut-ikut dan suka. Oh, kita boleh mendapatkan sesuatu dengan hak dengan cara mengikutlah ajaran liberal. Jadi pengasas dalam pemikiran liberal ini adalah Martin Luther, orang pertama yang mengasaskan liberalisme ini pada tahun 1483 Masihi sehinggalah 1546 Masihi. Jadi beliau menyebarkan liberalisme agama dengan memberi hak secara mutlak dan kebebasan individu dalam mentafsirkan kitab suci berdasarkan akal mereka. Maknanya dalam membuat sesuatu perkara itu tidak ada keterbatasan. Cukup dengan menggunakan akal, mereka boleh memiliki perkara yang mereka hendak. Seterusnya, fahaman liberalisme ini juga telah meninggalkan kesan dan pengaruh yang besar kepada negara dan umat Islam yang telah dijajah oleh Barat. Okey, kita kena lihat pada sejarah pula. Sebab apa? Perkara ini adalah asas dan juga pengenalan secara umum sahaja, dan secara terperinci akan dibahaskan dalam topik-topik yang akan dibentangkan sebentar lagi. Lihat pada sejarah liberalisme ini. Liberalisme boleh dikatakan berasal daripada falsafah humanisme. Okey, kita letak sini. Okey, yang mula mempersoalkan kuasa gereja
masa zaman Renaissance dan juga daripada pihak Whigs semasa revolusi kegemilangan di Great Britain yang mahu hak untuk memilih raja. Ini boleh dilihat sebagai satu titik permulaan pemerintahan popular. Walaupun begitu, pergerakan yang benar-benar boleh dinamakan sebagai liberal bermula di masa zaman kebangkitan secara khas Parti Whigs di Britain, ahli-ahli falsafah di Perancis dan pergerakan untuk pemerintahan sendiri di koloni British di New England. Pergerakan-pergerakan ini menentang pemerintahan beraja mutlak, merkantilisme dan bentuk-bentuk agama kuno dan padani. Mereka juga adalah yang pertama memperlihatkan dasar hak-hak peribadi di bawah undang-undang dan hanya untuk kepentingan pemerintahan sendiri melalui pilihan raya. Jadi liberalisme ni pula mengalami perubahan mendadak dengan membentukkan pendapat yang menyatakan bahawa manusia bebas dalam membentuk asas masyarakat yang stabil. Dan dalam sudut sejarah kita boleh lihat di mana sewaktu selepas ataupun di antara pertengahan zaman Renaissance ada satu zaman yang dipanggil zaman Enlightenment. Di mana zaman Enlightenment ini ramai tokoh-tokoh ilmuwan sains dan juga ilmuwan-ilmuwan dalam bidang politik sebagainya, dalam penulisan, dalam falsafah, mereka membangkitkan isu kebebasan ini. Antara yang membangkitkan isu-isu panas ini adalah John Locke, Immanuel Kant, lagi Albert Einstein. Mereka ni adalah antara golongan-golongan yang pemula dalam ataupun pemacu dalam liberalisme ini. Kerana apa? Sewaktu itu mereka masih di bawah kuasa gereja. Jadi disebabkan kuasa gereja itu menyebabkan ada penindasan dalam politik, dalam beragama, dalam monopoli bisnes sekalipun, maka mereka ini mencari peluang daripada golongan intelek untuk merubah negara mereka kepada memahami konsep liberalisme ini. Jadi liberalisme ini muncul apabila golongan ilmuwan ini menaksirkan setiap perkara itu melalui akal semata-mata dan mementingkan hak kepribadian mereka. So, secara tak langsung kita lihat sejarah liberalisme ini hanyalah bermula di Eropah. Tapi kian masa yang berubah, hari demi hari, tahun demi tahun, pemikiran ini menjadi satu yang rasional di negara kita bagi golongan muda dan golongan yang menolak pandangan-pandangan ulama dan sebagainya. Kita akan lihat seterusnya ciri-ciri ideologi liberalisme. Okey. Apa itu ciri-ciri ideologi liberalisme? Yang pertama, setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Apa yang dimaksudkan dengan kesempatan yang sama ini? Jadi berdasarkan kajian saya di dalam satu kajian jurnal Liberalisme, satu tanggapan baru yang boleh diangkat. Dan karangan ini ditulis juga oleh seorang liberalisme yang berada di Singapura dan juga Indonesia. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri liberalisme yang pertama ini adalah dalam ideologi liberalisme, salah satu karakteristik yang mencolok adalah bahawa setiap individu memiliki kesempatan yang sama ataupun dipanggil the basic equality of all human dalam semua bidang. Akan tetapi bukan berarti setiap orang dapat memberikan hasil yang sama. Persamaan hak dan kesempatan ini merupakan hal yang wajib ada di dalam ideologi ini. Sedangkan hasil yang nantinya akan diperoleh setiap individu berdasarkan kepada banyak faktor, misalnya keterampilan, kerja keras, sumber daya dan lain-lain. Maknanya seperti apa yang telah dibahaskan pada awal tadi, kita tahu liberalisme ini adalah hak kepada individu berdasarkan nafsu mereka sendiri. Yang kedua, berhak mendapat perlakuan yang sama. Kalau kita lihat kat sini hampir sama dengan ciri dan karakteristik pada ciri yang pertama. Setiap orang juga harus mendapatkan perlakuan yang sama ketika mendapatkan kesempatan yang sama. Maka penyelesaian daripada setiap masalah yang ada yang dialami oleh setiap individu akan mendapatkan perlakuan yang sama juga. Treat the others equality. Baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun bidang lain. Jadi maksudnya berhak dalam perlakuan yang sama ni maknanya keseramataan.
tiada penindasan. Sekiranya orang nak berlakunya transgender, silakan. Nak adanya seksual bebas, silakan. Di mana negara Eropah kita lihat mereka menyokong golongan LGBT, dan juga di Malaysia selepas berlakunya bersih yang kedua daripada tahun 2019 hingga 2020, kita lihat ada beberapa kongres yang berlaku di Kuala Lumpur di mana golongan LGBT ini meminta hak kebebasan untuk mereka berubah kepada jantina, mempunyai hubungan biseksual, mempunyai hubungan sejenis dan sebagainya. Jadi di sini mereka mengatakan negara kita ni kuno dan hanya berpegang kepada agama yang belum lagi rasional pada hari ini, yang tidak lagi rasional pada hari ini. Sedangkan kita wajib berpegang pada agama kita. Tapi mereka menolak sepenuhnya, mengatakan berpegang pada agama itu kuno. Kita perlu melihat pada peredaran moden pada hari ini. Sedangkan kita kena taksir balik bahawasanya bila kita mengubah sesuatu perkara itu membabi buta, minta maaf, maka kita dapat lihat bahawa hukum-hukum undang-undang itu bebas dan banyak implikasi-implikasi buruk yang boleh kita lihat daripada ideologi ini. Nanti kita akan bahaskan. Kita pergi kepada ciri yang ketiga, ada hukum dan hukum diterapkan. Dalam ideologi liberalisme harus ada hukum yang diterapkan dalam sesuatu negara. Harus terdapat hukum di dalamnya yang bertujuan adalah untuk melindungi dan menjaga hak-hak masyarakat. Dalam suatu negara yang mengusung ideologi liberalisme menetapkan patokan hukum tertinggi yang hak menghargai kebebasan dan persamaan kedudukan setiap individu di mata hukum. Jadi kita lihat isu di mana tahun 2020 ada satu isu tergempak apabila Perdana Menteri Perancis mengumumkan Islamofobia ke atas umat Islam di Perancis apabila seorang guru yang mengledekkan ataupun melukis kartun Nabi Muhammad SAW sebagai satu ledekan ataupun ejekan, lalu guru itu dibunuh oleh anak muridnya yang beragama Muslim. Kerana dalam keadaan marah, murid tidak mampu mengawal emosi, lalu dia membunuh gurunya tersebut. Maka yang menjadi satu kesalahan anak murid itu, kerana Perancis mengamalkan freedom of speech, di mana kebebasan berkata-kata. Tapi kita lihat pada satu sudut yang berbeza dalam sudut politik ataupun sudut pribadi Menteri Perancis sendiri. Apabila kerajaan Turki menyatakan bahawa Menteri Perancis ini tidak waras kerana bercinta dengan gurunya dan membuat satu perkara luar tabi'i bersama isteri dia itu, dan menyatakan bahawa isteri dia ini tidak cantik, mengatakan isterinya ini tidak mempunyai perwatakan yang bagus dan sebagainya. Perdana Menteri tersebut memarahi Perdana Menteri Turki. Kerana apa? Dia kata kenapa menghina ahli keluarga dia dan menghina diri dia atas perbuatan-perbuatan dia yang lepas, dan benda itu adalah logik. Jadi bila kita lihat balik, kita lihat daripada sudut yang sangat rasional, Perancis mengamalkan freedom of speech. Jadi mereka, siapa saja pun berhak mengatakan apa saja yang dilihat di mata mereka untuk berkata perkataan tersebut. Mengatakan waimah, mengatakan hatta isteri dia tak awal sekalipun, mereka berhak kerana freedom of speech. Jadi kita lihat di manakah kewarasan liberalisme ini, di manakah kewarasan freedom of speech ini. Bila kita berkata terhadap hak orang lain untuk menjaga hak peribadi orang lain, ya dibenarkan, silakan. Tapi bila orang lain mengatakan hak ke atas diri kita, kepribadian diri kita, kita memarahinya, adakah itu satu perkara yang adil? Tidak adil. Okey, kita pergi kepada yang keempat. Pemerintahan ditentukan dengan persetujuan, ataupun kita boleh lihat mereka tidak menerima ajaran dogmatisme. Jadi ciri terakhir ini adalah negara imperialisme tidak menerima ajaran dogmatisme, iaitu fahaman yang memegang kepercayaan dan menentang apa pun yang tidak sesuai dengan kepercayaan. Di mana kitab suci itu, apabila kitab suci itu tidak sama ataupun tidak mengikut silibus yang telah ditetapkan oleh pemimpin pada ketika itu, maka tidak boleh diguna pakai. Mereka hanya berpegang kepada akal fikiran dan lebih menjaga hak kepada nafsu diri mereka sendiri. Jadi berdasarkan hukum-hukum tadi, kita perlu tahu hukum hakam fiqh yang diijtihadkan adalah wajib
diilzami kerana para imam mujtahid wajib beramal dengan apa yang dihasilkannya. Jadi menerusi ijtihad sendiri baginya ia adalah seumpama hukum yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi petikan ini saya ambil daripada Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu. Maka jelas kita berpandukan dengan hukum-hukum fiqh yang diijtihadkan oleh para ulama dan juga perlu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mereka ini jelas menolak Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, kita lihat kepada tokoh-tokoh liberal Malaysia dan juga tokoh-tokoh liberal zaman Enlightenment. Tokoh liberal zaman Enlightenment yang menjadi punca kepada liberal pada hari ini. Kerana zaman Enlightenment adalah pioneer ataupun pemula bagi liberalisme. Kita lihat pada tokoh zaman Enlightenment terdahulu, perkembangan fahaman liberalisme ini menjadi lebih pesat apabila berlakunya ketidakstabilan politik, sosial, ekonomi dan agama pada ketika itu tidak stabil. Kita lihat pada hari ini, adakah ekonomi kita dalam keadaan stabil? Tidak. Politik kita dalam keadaan stabil? Tidak. Hanyalah politikus yang menjaga hak kepentingan peribadi mereka sendiri. Agama, adakah kita dalam keadaan yang stabil? Yang mempelajari ilmu agama, khusus dalam bidang agama, hanya 10% dalam Malaysia ni. Dalam 10% tersebut, kurang daripada 10%, mungkin separuh dari 10%, tidak berada dalam aliran ahli sunnah wal jamaah. Jadi, berapa ramai yang dipersoalkan pada hari ini, berapa ramai yang berada benar-benar di jalan yang benar, iaitu jalan ahli sunnah wal jamaah. Jadi hal ini diperkuatkan lagi dengan kemunculan tokoh-tokoh pemikir liberal seperti yang tadi saya telah sebutkan, John Locke, Immanuel Kant, Adam Smith, Thomas Paine, John Stuart Mill. Tokoh-tokoh ni membawa perubahan kepada masyarakat Eropah dengan memperkenalkan idea-idea pembaharuan dan pembebasan yang baru pada ketika itu. Jadi kenapa kita kena tahu sejarah, kenapa kita kena kenal tokoh-tokoh ini? Kerana anak muda ataupun silibus dalam pendidikan kita pada hari ini menekankan bahawa setiap kemunculan ilmu-ilmu sains, ilmu matematik ini bermula daripada tokoh barat. Sedangkan kita tahu pada zaman Cordoba dulu, ilmuwan Islam juga telah menemukan, yang lebih dahulu menemukan ilmu-ilmu pembedahan, ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu matematik, Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun dan sebagainya. Kita tahu banyak sangat ilmu-ilmu Islam yang berkembang seiring dengan mereka, lalu kita dikhianati oleh mereka ini. Jadi kita lihat pada tokoh liberal Malaysia. Istilah Islam liberal pertama kali diperkenalkan oleh Asaf Ali Asghar Faizi pada tahun 1959. Jadi kita boleh lihat beliau ni adalah orang pertama yang mengenalkan Islam liberal dan kebebasan hak pada setiap umat Islam. Kononnya. Yang kedua, Islam perlukan kebebasan dan Islam diamalkan dengan cara yang sendiri. Siti Kasim. Jadi seperti mana kita tahu, Siti Kasim ni adalah seorang lawyer dan lebih yang ditakutkan lagi, beliau adalah jurusan daripada bidang syariah. Dan ramai tidak tahu bahawa beliau ni adalah liberal. Beliau mengatakan tak perlu bagi warga tua ataupun orang tua yang umur lebih kurang 50-60 tahun ke atas, ataupun bagi diri dia sendiri lingkungan umur 30-40-an, tidak perlu memakai tudung. Kerana memakai tudung ni hanyalah untuk saya tak pasti, cuma ada kenyataan beliau mengatakan tudung ini tidak wajib dipakai. Lagi-lagi kalau orang tua ni tidak wajib, kerana tak ada orang yang bernafsu terhadap orang tua. Tapi cuba kita lihat, ada tak kes rogol oleh remaja, oleh warga tempatan yang melibatkan merogol orang-orang tua? Ada, bukan tak ada. Jadi secara tak langsung mereka hanya menggunakan akal yang kolok semata-mata untuk kepentingan peribadi. Yang seterusnya saya ambil secara umum kumpulan G25. Ini adalah gerakan Islam liberal di Malaysia di mana sangat famous. Jadi saya ada menyatakan bukti. Kita lihat di sini fakta kewujudan Islam liberal. Okay, kita tengok mereka ni sangat biadab ya. Tengok Roslan Dahlan, lagi ada Nawar Osman, Salim Faruqi, Mazna Muhammad, Adriana. Mereka ini mengatakan undang-undang itu tidak boleh dicampur adukkan dengan undang-undang Islam, tidak waras dan tidak relevan pada hari ini. Dan kita lihat pada gambar yang kedua, hapuskan sekolah tahfiz
kalau mau arak diharamkan. Secara rasional kita lihat di sini, perkara ini sangat dipengaruhi daripada barat, kerana mereka mempunyai agenda utama apabila anak muda, terutama golongan Muslim rosak, maka tiadalah pemimpin Islam yang kokoh akan memimpin kita di waktu-waktu genting. Kerana apa kita lihat, pemimpin kita sendiri, ahli keluarga pemimpin kita tidak menutup aurat, tidak mengamalkan ajaran Islam yang sempurna, tidak mempunyai asas agama Islam, pengetahuan Islam yang sempurna. Jadi bagaimana kita menyatakan pemimpin itu seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang gah, pemimpin yang akan mengadili kita, ataupun ulil amri yang wajib kita ikut dalam apa-apa keputusan ulil amri, perkara dalam hukum fiqh, apabila perkara itu harus tapi ulul amri mewajibkan, maka wajib bagi kita. Tapi kita lihat pada sudut yang paling simple, ulil amri, ahli keluarga ulil amri tidak menjalankan tanggungjawab seorang Muslim, tidak menjaga aurat dan tidak menjaga asas-asas dalam Islam. Jadi mana kewajipan kita sebagai seorang rakyat yang perlu ikut ataupun patuh pada ulil amri yang kita agung-agungkan selama ini. Seterusnya kita pergi kepada perbezaan liberal dengan aswaja. Okey, yang pertama, fahaman ini cuba menyesuaikan dalam Islam dengan realiti kehidupan moden. Maka keterbatasan kita terhadap hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah tidak lagi relevan. Kerana mereka menyatakan bahawa Al-Quran itu bukanlah Al-Quran yang daripada dulu, hanya sesuai untuk orang Arab, kerana orang Arab saja yang memahami bahasa-bahasa Al-Quran. Orang Arab saja yang mengamalkan sunnah dan tidak wajar dibawa di dalam Malaysia, kerana orang Malaysia tidak mengamalkan bahasa Arab. Hanya segelintir pelajar yang mengamalkan bahasa Arab. Jadi mereka sedikit sebanyak meletakkan doktrin pemikiran ini supaya kita terpengaruh dan mengikut ajaran liberalisme. Yang kedua, pemikiran ini bertentangan dengan aswaja kerana hakikatnya kehidupan di zaman moden ini seharusnya disesuaikan dengan prinsip akidah dan syariah Islam. Kerana doktrin liberalisme ini terbahagi kepada banyak perkara, iaitu politik, syariah, akidah, attitude. Banyak sangat pecahan dia, dan setiap pecahan itu ada kepentingan peribadi dalam memasuki jarum ataupun doktrin dalam liberalisme ini dalam pentadbiran negara kita. Yang ketiga, mengamalkan konsep pluralisme, iaitu mengatakan semua agama adalah setara. Jadi kita lihat di sini bahawa kenyataan oleh golongan liberalisme ini, mereka menyisihkan Islam daripada kehidupan publik dan peribadi, menolak nilai-nilai murni dan agama dan perlu dirombak dan disesuaikan dengan nilai-nilai liberal. Jadi pluralisme agama, semua agama adalah sama, menyembah Tuhan yang sama. Idea dan nilai-nilai liberal ada yang positif, tidak ada yang negatif. Yang positif, rule of law, limited government constitution, di mana mereka menyatakan undang-undang ini perlu disamaratakan dan perlukan keadilan, protection of right, bukan produk barat. Tapi yang negatif adalah merosakkan akidah dan cara hidup umat Islam. Manusia bebas, merdeka daripada Tuhan, ikut hawa nafsu, dan sebab itu murtad, perjudian, perzinaan, pelacuran, pornografi, LGBT, transgender, perkahwinan sesama sejenis ni dibenarkan di barat dan mereka meminta hak itu di Malaysia pada hari ini. Dan kerana itu adalah perkara yang melibatkan diri seorang, tidak melibatkan orang lain. Jadi ada juga kata-kata daripada ilmuwan barat mengatakan bahawa setiap hak itu mempunyai kebebasan individu. Ya. Dan kita perlu jelas bahawa liberalisme ini lebih menekankan kepada hak persendirian, bukan hak kepada umum. Dan hak kepada umum itu akan juga berbalik kepada hak persendirian. Seterusnya, mempersoalkan kaedah pentafsiran Al-Quran dan hadis, mendakwa syurga dan neraka tidak wujud. Kerana apabila mereka menyembah Tuhan yang sama, mereka berada dalam kelompok yang sama, manusia itu berhak memilih jalan hidup mereka sendiri, berhak menentukan kehidupan mereka sendiri. Jadi
tidak perlulah bersandarkan Al-Quran dan hadis, dan tidak perlulah kita yakin bahawa adanya Al-Quran, adanya syurga, adanya neraka, sebab semua orang berhak menentukan kehidupan mereka sendiri, even after life. Seterusnya, menggeserkan taksiran baru konsep ibadah. Taksiran mereka dengan alasan untuk memajukan umat Islam. Jadi saya di sini sangat-sangatlah tidak bersetuju dan sangat-sangat menolak bahawasanya sekiranya umat Islam pada hari ini meminta taksiran baru dalam konsep ibadah. Sedangkan kita tahu dalam surah Al-Jin juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawa yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ini daripada makhluk-makhluk, manusia, jin-jin, tubuhan-tubuhan dan semuanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah secara ayat yang secara perlukan penafsiran yang lebih jelas. Tetapi dalam ayat lain dalam menyatakan hukum-hukum dalam beribadah ini banyak sangat telah menjelaskan. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita hendaklah solat, bahawa solat itu akan mencegah kita daripada kemungkaran. Jadi kalau kita merubah konsep ibadah, kita lihat terlalu banyak kemungkaran pada hari ini, jenayah berlaku pada hari ini, dan mereka meminta kepada perubahan ini sangatlah tidak relevan dan sangatlah tidak logik. Kerana kemungkaran itu waimah orang yang melakukan perkara yang baik, makan dari makanan yang baik, juga boleh terjerumus dengan perkara yang mungkar. Ini kan pula apabila kita enteng dan biasa dengan perkara-perkara yang haram. Seterusnya, mempertikaikan akhlak Nabi, mendakwa sifat nubuah Rasulullah sebagai sifat manusia biasa. Kerana mereka berpendapat bahawa ada ulama yang mengatakan Nabi ini adalah seperti manusia biasa, tidur, makan juga, ada sakit. Tapi kita kena tahu, kita kena yakin bahawa Nabi Muhammad SAW mempunyai satu kedudukan yang jauh berbeza dengan manusia-manusia lain, dan tak ada pada diri manusia lain. Itulah secara ringkas dan secara umum. Seterusnya, mengkritik ilmu-ilmu Islam seperti tafsiran ilmu, usul fiqh, seperti yang telah dibahaskan tadi juga, aliran pemikiran buatan manusia lebih diangkat berbanding dengan ilmu-ilmu yang telah disusun oleh para ulama. Jadi pemikiran ini bertentangan dengan Islam yang terutama yang Ahlussunnah wal Jamaah, kerana hakikatnya kehidupan di zaman moden ini seharusnya disesuaikan dengan prinsip akidah dan syariah Islam. Bukanlah kita perlu percaya kepada ideologi-ideologi yang menyesatkan. Okey, seterusnya, kesan liberalisme. Yang pertama, kebebasan kepercayaan dan ikatan tradisi. Apabila berlakunya kebebasan ini, maka kita akan nampaklah kekucaran dalam pentadbiran kita, terutama dalam skop politik, skop pendidikan, skop agama. Mereka akan mentaksir kepada hak yang perlu ditegahkan, kepada hak-hak berlandaskan emosi dan nafsu semata. Yang kedua, agama terpisah daripada dunia, terutama aspek pentadbiran, pendidikan dan politik. Kita boleh lihat pada hari ini pendidikan mula masuk dengan pemikiran-pemikiran daripada penafsiran agama yang salah. Contohnya Wahabiyah, ada yang masuk juga kepada Tauhid 3, Wahabi juga itu. Ada juga yang membawa kepada kebebasan undang-undang. Itu adalah dalam konsep kolej-kolej swasta. Jadi yang ketiga, meruntuhkan autoriti ilmu dan para ulama dengan memberikan pelbagai persepsi buruk kepada agamawan dan ilmu silam ahli sunnah wal jamaah. Kita lihat pada hari ini ramai ilmuwan-ilmuwan Islam diburukkan, dicemooh, ditutup dan dihapuskan. Waimah dalam sudut teknologi, media sosial, mereka lebih mengutarakan gerakan mereka di dalam Malaysia, namun mereka menutup ilmuwan-ilmuwan Islam ini supaya anak muda lebih enteng kepada pemikiran liberalisme dan tidak ikut kepada aliran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, dihapuskan kedaulatan agama Islam dalam perlembagaan persekutuan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, iaitu dengan menafikan kedudukan Islam di Malaysia sebagai agama persekutuan. Mereka menyatakan Islam di Malaysia bukanlah agama rasmi, kerana Malaysia bukanlah negara Islam, kerana
Islam adalah agama persekutuan oleh raja-raja. Maka raja-raja yang beragama Islam yang memimpin itulah dipanggil agama persekutuan. Dan kita pada hari ini yang mengenal agama Islam di bawah agama persekutuan, bukanlah negara Islam. Jadi mereka mempertikaikan perlu adanya kebebasan kerana Malaysia bukanlah berautoriti dalam negara Islam. Jadi tak boleh ada hukum hudud, tak boleh ada hukum ini. Sedangkan kita berbalik pada konsep ulil amri tadi, apa sahaja yang dikatakan oleh pemimpin dan perkara itu adalah baik, maka kita ikut. Dan sekiranya perkara itu ada perkara yang harus, tetapi sekiranya ulil amri mengatakan wajib, maka wajiblah kita ikut. Seterusnya, mengeksploitasi golongan muda bagi mengembangkan liberalisme antara melalui gerakan buku indie dan penganjuran program jalanan dengan menyemai pemikiran berpaksikan kebebasan tanpa sempadan. Di sini kita boleh lihat di mana universiti awam, universiti di luar bidang agama Islam, universiti dalam bidang musician, bidang filem, kita boleh lihat bahawa kebebasan dalam memproduksi filem-filem yang ada unsur soft porn, ada unsur-unsur sexuality, seksi, dan video-video kita lihat seperti kontroversi yang berlaku pada bulan lalu, iaitu apabila seorang artis tempatan mengeluarkan satu video klip yang melibatkan agama lain, budaya lain, dan juga sangat menonjol dari sudut auratnya. Jadi mereka mengikut daripada persepsi barat kerana mereka mengatakan sekiranya Malaysia ingin berkembang lebih luas dalam industri perfilman, industri muzik, industri yang membuatkan populariti kepada Malaysia, perlu ada perubahan seiring dengan negara-negara luar supaya negara luar lebih pandang negara kita mempunyai kemajuan dalam mempromosikan negara dari sudut ekonomi, dari sudut muzik, dari sudut perfilman. Jadi filem-filem soft porn, muzik-muzik yang lawa ini lebih terbuka, dan kita tahu di Genting juga mereka mengalu-alukan Good Vibe Festival, iaitu parti secara terbuka, di mana sebelum ini Malaysia mengharamkan tapi secara tertutup, dan kini kita lihat mereka mengadakan secara terbuka. Jadi di manakah keadilan yang mengatakan menjaga hak kita sebagai seorang muslimin, hak kita sebagai seorang muslim yang perlu kita jaga batas-batas supaya kita tidak terjerumus dalam cangkah kemaksiatan. Sedangkan kalau parti terbuka tu, of course kita tahu bebas, seks bebas, pergaulan bebas, boleh cium siapa-siapa, girlfriend orang boleh sapu. Anak-anak muda pada hari ini tidak mengenali Islam. Bahawa saya pergi di jalanan secara peribadinya sewaktu saya memberikan makanan ataupun terlibat dalam program kebajikan masyarakat, ramai anak muda pada hari ini tidak mempunyai rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Wa imma al-Fatihah tidak tahu solat, tidak tahu berwuduk. Tapi mereka lebih suka gaya hidup yang bebas. Jadi bebas itu adalah umum, tapi bila kita beri penekanan pada hukum bebas itu adalah memberi maksud ataupun membawa maksud kepada liberalisme. Okey, yang seterusnya, cara menangani liberalisme. Jadi umat Islam perlu diberikan pendidikan dan penjelasan yang menyeluruh berdasarkan epistemologi yang digariskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menyusunkan apa yang perlu diikut dalam Islam, apa yang perlu dibuat oleh golongan muda, yang terutama golongan-golongan pemimpin, ibu bapa. Ini adalah satu pendidikan yang aula yang bermula daripada rumah kita sendiri. Ibu bapa tidak memberikan penekanan yang bagus, maka anak-anak juga mudah terjerumus dengan pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kenapa? Kita lihat bila pelajar keluar daripada rumah, duduk di universiti, duduk di rumah sewa, duduk di kampus, bagaimana boleh berlakunya seks bebas, mengandung di luar nikah ni? Kerana bila dalam keadaan stres, mereka tidak mampu ataupun tidak dapat untuk berkongsi rasa, mereka terpengaruh dengan rakan sebaya. Dan bahayanya bila rakan sebaya ini mempengaruhi ke jalan yang salah, pergi ke clubbing, terlibat dengan kongres ataupun amalan-amalan ajaran sesat, murtad dan sebagainya. Kita lihat berapa ramai anak muda yang balik ke rumah dalam keadaan mereka tu murtad, tidak solat,
tidak menjaga asas-asas kepentingan sebagai seorang Muslim. Kita lihat bahawa pada hari ini yang duduk dalam kelompok Islam, Alhamdulillah, duduk dalam kelompok belajar dalam bidang agama pun Alhamdulillah, walaupun ada sikit compang-comping yang sesat sikit pergi ke clubbing tu, insyaAllah mereka ada jalan balik. Tapi bagaimana rakan-rakan kita, adik-adik kita pada hari ini yang terlibat dalam kemaksiatan begitu bebas tanpa ada dorongan. Lecturer pun bebas, tak free hand, tak bagi nasihat. Oh, you pergi club ke? Oh, okey. Ini adalah kenyataan yang sangat-sangat terbuka. Apabila kajian saya di UKM, di hospital UKM, HUKM, saya tanya pada seorang nurse. Saya tanya kenapa kadar perempuan melahirkan anak luar nikah ini meningkat hari demi hari. Kerana dia kata bila ibu bapa datang untuk claim anak tersebut dan hantar ke pusat kebajikan dan sebagainya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Astagfirullahaladzim, Nauzubillah min zalik, semoga golongan di keluarga kita terjauh daripada perkara yang mungkar. Kerana ibu bapa mereka kata pada hari ini norma dan relevan untuk berlakunya seks bebas. Norma bila seseorang itu nak tidur dengan seseorang lain, kerana setiap orang ada hak mereka sendiri. Itu daripada mulut seorang pemimpin keluarga, mulut daripada seorang ibu yang mengatakan ini adalah satu benda yang normal pada hari ini, zaman moden, apa-apa pun boleh berlaku. Buat apa kita nak pelik? Buat apa kita nak pelik? Kita lihat, buat apa kita nak pelik? Sedangkan kita perlu tahu bahawa perkara yang mungkar ini akan merosakkan generasi yang akan datang. Generasi yang kulut, generasi yang tidak berpendidikan, generasi yang rosak lagi merosakkan. Jadi adakah kita ingin melahirkan pemimpin yang merosakkan kita? Tidak. Okay, seterusnya, cara menangani Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hendaklah menyekat laman-laman sosial yang bertentangan dengan ajaran Islam dan hukum syarak. Kat sini kita boleh lihat Instagram, Facebook, Google sendiri bebas untuk menyebarkan amalan-amalan yang sesat, ideologi yang sesat barat ni, liberalisme. Dan di YouTube dan juga televisyen sendiri, di satu channel yang is a non-Muslim channel, kita lihat channel di Indonesia, channel di Singapura, mereka membenarkan untuk ahli-ahli ideologi ini menyebarkan amalan mereka. Yang penting adalah duit. Bila mereka ada duit, mereka boleh buat. Dan tiada halangan daripada pihak pentadbiran maupun daripada jabatan agama itu sendiri. Jadi seterusnya, ulil amri dan barisan ulama aswaja perlu memfatwakan dan mewartakan pemahaman liberalisme serta menghindari ideologi ini daripada memasuki golongan berpendidikan tinggi dan berpengaruh. Kerana apabila satu ideologi itu dah termasuk dalam pendidikan dan termasuk dalam orang berpengaruh, kita lihat Wahabi yang memimpin kita pada hari ini dalam sektor kementerian dan sebagainya. Daripada sudut yang lain, bila mereka memasukkan doktorin ini dalam pendidikan dan kepada orang yang berpengaruh, of course orang hanya akan pandang kepada influencer ataupun role model mereka. Mereka tidak lagi pandang kepada ulil amri dan juga ulama-ulama aswaja kerana mereka memandang sesuatu perkara yang kulut perlukan perubahan kepada perubahan yang menarik pada hari ini. Jadi seterusnya, pihak berkuasa agama juga disarankan menubuhkan jawatan kuasa khas yang terdiri daripada pakar-pakar liberalisme di seluruh negara. Jawatan kuasa ini berperanan membantu pihak berkuasa agama dalam mendepani isu cabaran liberalisme di Malaysia secara lebih berkesan dan sistematik. Jadi secara umum, konklusi bagi cara menangani liberalisme bermula daripada ibu bapa, bermula pada rumah, bermula pada pentadbiran kita, ketua kita, khalifah kita, dan paling penting adalah diri kita, yakni mencari ilmu agama berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah, mendalami ilmu agama supaya kita tidak mudah terpedaya dengan doktorin-doktorin ini. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada slide yang terakhir, iaitu kesimpulan. Fenomena Islam liberal di Malaysia pada masa kini menunjukkan bahawa penyebaran pemikiran ini telah meluas kepada umat Islam. Walaupun fatwa pengaraman telah dikeluarkan, golongan liberal juga dilihat semakin berani mengeluarkan kenyataan yang bertentangan dengan agama Islam secara terang-terangan, terutama melalui media sosial, internet. Maka jadi penularan pemikiran liberal ini tidak ditangani segera
tidak mustahil ia akan berterus mengembang pesat di Malaysia sebagaimana yang berlaku di beberapa negara Islam yang lain. Oleh itu, pihak kerajaan melalui pihak berkuasa agama perlu bertindak tegas secara lebih agresif dan sistematik dalam menepani ancaman liberalisme ini. Maka dalam konklusi ini kita lihat hakikinya perlu kita akui adalah dalam masyarakat heterogeneous di Malaysia, pemikiran liberal sudah meresap masuk pada semua peringkat pemikiran. Mereka melaungkan sikap anti-sekular pun ada kala dilabelkan sebagai sekular. Begitu juga dengan liberal, mereka yang sering meletakkan tuduhan liberal pun ada kalanya berfikiran secara liberal. Mereka mengatakan liberal itu salah tapi mereka mengamalkan secara liberal. Maka kita sebagai umat Islam pada hari ini hendaklah berwaspada dalam apa jua yang telah kita pelajari dan amalkan. Ilmu yang tidak dipelajari itu seperti orang gila, mempunyai satu pengetahuan tapi tidak diamalkan. Maka di dalam kitab Durus fi Syarah Nawaqi' al-Islam berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, selagi mana seseorang Muslim itu masih hidup, dia akan terdedah kepada ujian dan murtad dari agama Islam. Oleh itu, imam bagi para ahli tauhid iaitu Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Tuhan dalam surah Ibrahim ayat ke-35 dan 36. Seingat saya doa itu bermaksud, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan kesesatan yang banyak di antara umat manusia. Bahawasanya doa ini ramai umat Islam pada hari ini lupa akan kepentingan dalam berdoa, dalam meminta daripada jauh daripada kesesatan, jauh daripada kemungkaran, tapi lebih kita meminta kepada jodoh yang baik, rezeki yang baik. Sedangkan kesesatan yang nyata itu perlu kita hindari. Justru saya menyeru kepada umat Islam agar membenteng diri daripada terpengaruh dengan ideologi tersebut dan senantiasa dikurniakan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membezakan antara yang hak dan yang batil. Jadi ulama juga ada mengajarkan kita doa Allahumma arina haqqal haq. Allah, saya tak ingat doa tu. Yang saya ingat ayatnya, ya Allah tunjukkanlah kami kepada kebenaran itu sebagai kebenaran dan rezekikanlah kami untuk mengikuti dan tunjukkanlah kami kepada kami kebatilan dan sebagai kebatilan dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya dan jangan jadikan kekeliruan atas kami sehingga kami sesat dan jadikanlah kami bagi orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Maka jelaslah daripada hadis dan juga doa yang telah disusun oleh ulama. Semoga kita semua jauh daripada kesesatan dan terus berada di jalan yang benar, Islam yang benar. Supaya Islam yang benar ini memimpin kita satu hari nanti di akhirat, di mahsyar, supaya kita tidak dipersoalkan kerana berlakunya kesesatan ini, insya-Allah. Sekian, terima kasih daripada saya.